Ustaz Afnan, sebelum saya dipahamkan sebelum Ustaz Afnan jadi ahli parlimen Al-Usta, Ustaz Afnan merupakan PA kepada MB sekarang. Setiausaha politik. Setiausaha politik. Lagi banyak cerita bab politik lah. So hari ni pusingan pertama Ustaz cerita pasal politik dan akhir-akhir ni Ustaz, MB Sanusi menjadi serangan daripada Pawak PS, Pawak UMNO, Pawak BN, habis belaka DAP, semua memang attack kepada MB Sanusi. Tapi tengok MB Sanusi ni buat dia je. So apa rahsia tu Ustaz? Ustaz sebagai pengalaman sebagai sekpol yang pertama, yang keduanya Ustaz sebagai ahli parlimen Al-Usta, dan apa cabaran yang pertama yang Ustaz dapat sebab saya Ustaz bersidang di parlimen. Silakan Ustaz. Jarang nak Melayu duduk di sini cakap tajuk MB Kedah. Jadi aura dia tu power lah. Sampai ke Maman tajuk Karnival cakap tentang Datuk Seri Sanusi ya. Ya betul Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis yang berhormat Ustaz Cik Alias, ahli parlimen Kemaman rakan satu Dewan Rakyat. Tapi beliau lagi senior, pernah ataupun telah berada di parlimen 2 penggal. Kali ini penggal yang kedua. Abang Wazir yang mai daripada Ipoh dengan motosikal. Tapi Abang Wazir bertolak semalam, dia kata. Saya bertolak pagi tadi, sampai ni pun letih lagi. Jadi dua-dua bermotosikal. Yang berbahagia pada Ustaz Harun. Ustaz Harun pun petang ni dia belajar pakai seluar jeans. Tapi jeans warna hitam. Ustaz Harun tu dia sedang menyesuaikan diri dengan dunia seluar jeans. Soalan tadi tentang apa rahsia kan? Ya. Datuk Seri Sanusi ni diserang siang malam tapi dia steady je. Lepas tu dia jawab dulu sambil dia gelak Jadi itu menyebabkan musuh makin sakit hati. Saya dilantik sebagai Setiausaha Politik Datuk Seri Sanusi ni pada sehari selepas dia angkat sumpah menjadi Menteri Besar Kedah. Dia angkat sumpah pada 17 Mei 2020. Dia angkat sumpah 16 Mei, saya dilantik pada 17 Mei 2020. Soalan itu telah ditanya pada Datuk Seri Sanusi dalam program bersama mahasiswa 2-3 hari lepas. Aidilfitri tu. Okay. Apa rahsia dia nak jadi berani? Saya rasa jawapannya lebih kurang. Saya ulang balik apa yang dijawab oleh Datuk Seri Sanusi. Dia kata ada 3 rahsia. Tapi tak dirahsiakan lah. Bila sebut ni tak dirahsiakan lah. Yang pertama, kekuatan itu ada apabila kita tahu benda tu betul. Benda tu benar. Orang Kedah kata betul. Kalau kita tahu benda yang mana yang betul, yang mana yang salah, orang buat macam mana pun kita akan lawan sebab kita tahu yang ni betul, yang ni salah. Right. Jadi kalau orang nak bohong macam mana pun, orang nak kelentong macam mana pun, kelentong di tepi jalan, kelentong atas pentas ceramah, kelentong dalam Dewan Rakyat, jadi pembangkang, jadi Perdana Menteri. Kalau kita tahu yang mana yang bohong, yang mana yang betul, kita akan lawan orang tu sebab kita tahu benda tu betul dan dia bohong. Dia kata hari ni menang, besok turun harga minyak sesedara. Contoh kata itu ni YB. Kan contoh. Jadi kita tahu yang mana betul, yang mana salah, kita akan lawan, pertahankan yang betul walaupun pada waktu itu kita hanya seorang-seorang, orang lain semua ramai menyebelahi yang salah, kita seorang menyebelahi yang betul. Kita kena tahan yang betul tu. Tapi dia punya cabarannya teruk dah sikit sebab kita seorang. Orang lain ramai. Satu. Yang kedua ialah dia tahu di mana bidang tugas dia, bidang kuasa dia. Kalau istilah orang Kedah ni, kita tahu yang mana petak kita, yang mana petak orang. Kalau buat bendang, buat sawah. So, selagi mana dalam petak kita, dalam kita punya teritori, dalam kita punya bidang kuasa, kita buatlah. Nak kacau apa? Nak kalut apa? Contoh, apabila dia dihalang untuk menyertai mesyuarat Majlis Keuangan Negara sebelum itu. Ditulis surat daripada Persekutuan, daripada Putrajaya ke Istana Negeri Kedah, minta untuk dinamakan orang lain sebagai wakil Negeri Kedah masuk dalam mesyuarat Majlis Keuangan Negara. Majlis Keuangan Negara ni pengurusi satu mesyuarat yang membincangkan tentang hal ehwal keuangan negara dan negeri. Semua urusan keuangan negeri dibawa, dibincang, diadu ke peringkat persekutuan dalam mesyuarat Majlis Keuangan Negara ni.
Jadi semua negeri melantik ketua kerajaan negeri masing-masing sebagai wakil. MB lah. Menteri besar lah. Okey. Menteri besar. Jadi dalam kes ini, sebelum ini, Kerajaan Persekutuan hantar surat kepada, dipahamkanlah kepada Istana Negeri Kedah, minta dinamakan orang lain, bukan Sanusi. Okey. Apa yang berlaku? Tak kena gitu. Apa yang berlaku? Ya. Tuanku menitahkan wakil rasmi Kerajaan Negeri Kedah ialah Menteri Besar yang dia lantik. Tuanku titah. Tuanku Sultan Kedah. Yes. Jadi maknanya ini satu kepercayaan, satu mandat dan satu pengiktirafan daripada Tuanku Sultan Kedah terhadap pentadbiran Datuk Seri Sanusi dan menafikan apa yang sedang dirancang dibuat di peringkat persekutuan tu. Ini yang berlaku. Sebenarnya dia berpunca daripada adanya budaya politik bermusuh. Sedangkan pilihan raya dah habis, dah tamat. Kita dalam pilihan raya, kita sebutlah kita kelebihan kita macam ni, lawan kita macam tu. Yes. Kita boleh buat macam ni, lawan kita tak boleh buat macam tu. Waktu pilihan raya, bila dah umum keputusan, dah ada yang ni kerajaan, yang ni pembangkang, yang ni negeri orang ni pegang, persekutuan orang ni pegang, tadbirlah negeri, tadbirlah negara mengikut tata kelola wewenang yang telah sedia dalam kerajaan. Kenapa perlu bawa lagi politik kepartian, permusuhan, perseteruan, dendam, kesumat, tak sudah-sudah dalam pentadbiran negeri dan negara yang akhirnya akan menyusahkan rakyat. Sepatutnya sembang santai pertama, tapi dia ceramah politik. Tak apa. Sebab soalan politik. Tak apa. Sebab kebetulan yang cerita ni pada orang politik. Itu contoh. Okey. Itu dua. Yang ketiga, saya tengok Datuk Seri Sanusi ni, dia punya prinsip dia, kalau buat sampai jadi. Kalau dia nak lawan, dia lawan sampai dia menang. Okey. Kalau nak buat, dia buat sampai jadi. Kalau dia lawan sampai menang. Jadi atas kesungguhan dia, prinsip dia tu, maka kami tim pasukan yang bekerja di bawah dia ni pun sama, kita kena ikut rentak itu dan kita kena ikut hala tuju Panglima kata macam tu, kita pun kata macam ni. Panglima langkah selangkah ke depan, kita kena langkah 2-3 langkah ke depan. Jadi itulah yang saya tengok rahsia-rahsia ataupun bagaimana dia mampu menahan serangan-serangan tu selain daripada kekuatan dengan hubungan dengan Allah dan sebagainya lah. Itu soalan yang pertama tadi. Ya. Soalan kedua tadi apa dia tu? Parlimen. Jauh lagi soalan. Parlimen tadi apa dia soalannya? Pengalaman Ustaz. Pengalaman. Sebagai penggal pertama. Saya bertanding PRU 15 ini bertanding kali ketiga. Kali pertama bertanding di Parlimen Kepala Batas Pulau Pinang. Kali kedua bertanding di Pematang Pauh Kepala Batas lawan Datuk Seri Rizal Marikan. 2000 PRU ke-13, PRU 14 lawan Nurul Izzah di Pematang Pauh. Dua-dua tak menang. Kali ini dua-dua tu menang. Kepala Batas menang, yang berhormat Dr. Mastura. Pematang Pauh yang berhormat Ustaz Fawaz. Yes. Kemudian saya duduk di Alustar setelah jadi setiausaha politik, maka parti memutuskan menjadi calon. Dia dalam PAS ni macam tu. Kita bukan minta kita jadi calon, dan kita tak pernah ada impian nak jadi calon, dan tak pernah ada impian pun nak jadi apa yang sedang jadi sekarang ni. Tak pernah ada cita-cita. Kalau ada cita-cita macam tu dalam PAS, orang tu sedang menggali kuburnya sendiri. Allah Rabbi. Betul tu perangai dalam PAS. Dan banyak orang yang ada cita-cita nak duduk di situ, nak jadi orang ni, nak jadi orang tu, nak pegang kuasa ni. Dulu dalam PAS ada orang ada cita-cita macam tu, sekarang mereka telah pun keluar daripada PAS. Betul. Ini yang kita tonton dengan mata kepala kita sendiri. Realiti sedang berlaku. Baik. Ringkasnya dinamakan sebagai calon di Alustar, dan waktu itu hampir semua orang mengatakan Alustar ni tak menang lah. Abang Wazir pun senyum, dia kata tu menang ni Alustar ni. Sebab Alustar tak pernah ada wakil rakyat daripada orang Melayu Islam. Sejak pilihan raya kali pertama sampailah pilihan raya yang ke-15 baru ni. Jadi pilihan raya 15 baru ni, pilihan raya 19 hari bulan 11. 20 hari bulan 11 tu kali pertama ahli Parlimen Alustar sembahyang subuh. Pasal sebelum tu dia tak sembahyang sebab dia bukan Islam. Itu dalam nada yang bergurau lah. Selagi orang potong ni, orang masuk TikTok, orang kata ahli Parlimen Alustar tak sembahyang, kau boleh kira popok ni. Jadi malam sebelum hari mengundi pun perkiraan kita tak menang di Alustar tu atas kertas. Dalam culaan kita. Kita masih lagi kalah 1000 lebih.
Oh, gitu. Kalau menang pun mungkin ratusan ataupun paling banyak 1,000 lebih juga kalau menang. Okay. Tiba-tiba malam itu diisytihar menang dengan majoriti 9931. Masya Allah. 9,931. Menunjukkan orang Melayu, pengundi Melayu di Alor Setar bersatu hati memilih Perikatan Nasional lah. Okay. Dan itu di luar jangkaan. Saya sendiri pun malam tu lepas habis mengundi, kita habis mengundi pukul 6 kan. Tutup dia lewat sejam pukul 6, balik rumah. Lepas sembahyang maghrib saya masuk lenak lah tidur. Letih kan. Saya beritahu kat perempuan saya, nanti dalam pukul 11-12 kejut lah nak bangun sembahyang Isyak. Maknanya tak ada dalam bacaan langsung nak pergi ke pusat penjumlahan undi untuk isytihar menang. Tak ada dalam kepala. Tiba-tiba dihubungi pukul 10 lebih. Dan tidak lagi tu? Tak ada. Baru letak kepala gitu kan. Lepas tu masuk WhatsApp, lepas tu masuk call. Bersiap kita pergi ke Dewan untuk isytihar menang. Allah. Jadi tak sangka. Sampailah atas petang isytihar. Saya pun tanya pegawai pilihan raya ni menang sungguh. Menang kan ni? Barulah kita percaya menang. Okay. Sebab tak pernah menang. Di Alor Setar. Di tempat lain mungkin. Di Alor Setar ni tak pernah menang. Dan tentulah pengalaman menjadi ahli parlimen ni, saya rasa YB Encik Aliah pun lebih lama. Kita kena berurusan dengan rakyat dalam keadaan kita tidak ada peruntukan daripada kerajaan, terutamanya berkaitan dengan bencana ribut dan macam-macam benda yang berlaku di dalam kawasan parlimen. Itu kita terpaksa keluar duit poket sendirilah. Mereka kata sama juga sebelum ni kerajaan Persekutuan tak bagi peruntukan kat Pembangkang. Sebenarnya kerajaan bagi. Zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin diberi peruntukan kepada ahli parlimen Pembangkang. Walaupun jumlah tak sama tapi diberi peruntukan tersebut. Dun Kedah, walaupun kita memerintah di Kedah, kita bagi peruntukan kepada Adun Pembangkang di Kedah. PH jadi Pembangkang di Kedah, tapi diberi peruntukan sampai hari ni. Walaupun jumlah dia tak sama. Sebelum ni kita beri peruntukan beras sejahtera. Setiap Dun 200 beg beras sebulan kepada semua Adun, termasuk Adun Pembangkang dapat beg tu. Beg beras sejahtera. Tapi bila dia dah jadi kerajaan persekutuan, kita tak bagilah kat dia pula 200 beg tu. Tapi sebelum ni kita bagi. Punya berhemahnya kita berpolitik, punya menjaga kebajikan rakyat walaupun dia tu pembangkang ataupun tidak, sebab dia adalah Adun, dia adalah wakil rakyat yang sah dilantik, kita jaga, kita bagi. Kita tunjuk apa yang kita buat, kita cakap apa kita buat, apa yang kita cakap, dan kita tunjuk budaya politik matang. Kita harap benda yang sama dibuat di peringkat kerajaan persekutuan. Okey. Sejak penubuhan kerajaan baru Ustaz, sampai ke la ni, adakah perkara itu berlaku? Apa yang Ustaz harapkan ni? Sekali lagi? Maksudnya, adakah mereka ni bagi peruntukan yang sama sebagai wakil rakyat? Sampai hari ni tak bagi. Tak ada Ustaz no? Tak bagi. Mereka sembang je lah. Bagi bersyarat pula. Kata suruh pergi runding. Dah ada, saya tengok difahamkan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dah pergi bertemu dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Lepas tu katanya tak ada surat rasmi lah apalah. Saya tak pastilah apa teknikal tu. Dia sebenarnya kalau nak bagilah. Dulu masa Tan Sri Muhyiddin bagi peruntukan tu, difahamkan tidak ada rundingan pun dia bagi ya. Kan? Masa Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri beri peruntukan kepada Pembangkang, waktu tu tidak ada rundingan pun. Waktu tu waktu Covid. Kerajaan mengutamakan kesihatan kesejahteraan rakyat berbanding perbezaan ideologi fahaman politik. Allah Rabbi. Jadi kalau dulu kita boleh buat, kenapa lah ni mereka tak boleh buat? Itulah. Kecuali ada sesuatu dendam kesumat yang tak sudah-sudah lah. Tak habis-habis Ustaz. Kedah pun sebenarnya mencatatkan satu sejarah juga Ustaz. 14-0 kan? 14-1. 14-1. 15 parlimen, 1 PH, 14 PM. Satu pencapaian tak pernah dicapai. Tak macam pernah. PAS Terengganu juga 8-0 titik kan? Tak pernah. So atas perkembangan ini Terengganu tu muncul 8 kursi. Kalau Terengganu ada 16 kursi, 16-0. Memang macam tu. Saya jadi pada pandangan Ustaz di Kedah ni, bila kita dah titik 14-1 ni, adakah untuk menghadap PRN akan datang, gelombang tu masih lagi kekal ataupun ada sedikit perubahan? Ini soalan pusingan kedua Ustaz Arun ni. Ustaz Arun lagi Terengganu ni. Ini soalan pasal Kedah ni. Pasal Kedah. Cerita bila kau orang Terengganu pun. Tak apa. Kita ada 36 Dun. Yang Amat Berhormat Datuk Seri sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya sasarkan 36 tu, 33 kita punya semua. Dahsyat tu. Tinggal 3 ya kat depa.
Bagi ada juga lah pembangkang Landung Kedah tu. Ya. Jadi 36 daripada 33. InsyaAllah PRU baru ni kita sasarkan 15-0. Kita dapat 14-1. Okey. Kali ni kita target 33 daripada 36. InsyaAllah dapat 36. Mudah-mudahan macam tu Ustaz. InsyaAllah. Tinggi, confident tu tinggi Ustaz. Tinggi sebab gelombang sokongan rakyat Kedah amat-amat hebat dan amat-amat dahsyat. Walaupun Cina. Walaupun sebab kalau kita tengok statistik, saya masukkan dalam konteks pengundi Melayu. Okey. Pengundi bukan Melayu ni ada sikit yang nak beralih kepada kita. Sebab dia melihat kepada kestabilan ekonomi, berhemah berbelanja dan mudah dia berniaga. Tu. Dia orang Cina ni kita faham dia keutamailah ekonomi. Yes. So kalau dia nak berniaga mudah. Contohnya dia nak berniaga projek sekian jumlah. Banyak tu ya. Dia tak ada bawah meja, tepi meja, bawah kapet, tak ada. Tu. So dia kata senang. Kalau ini orang senang bincang. Dia cakap itu macam lah. Tarak kona punya. Jadi senang. Jadi bagi orang yang berfikir panjang macam ni, dia akan menyokong kita. Kecuali bagi yang ada kepentingan politik lain, itu cerita lain lah. Yes. Jadi kita tengok sokongan pengundi Melayu. Saya ambil paling dekat lah. Dia punya sokongan itu diterjemah dalam bentuk kehadiran ke rumah terbuka Menteri Besar Kedah yang baru berlangsung semalam. Yes. Dibuat hari Khamis. Khamis ni negeri Kedah macam Terengganu juga hari bekerja. Kita jangkakan kehadiran tu tak ramai lah sebab hari bekerja. Kita sedia jamuan untuk 50,000 orang makan. Okey. Pukul 1 tengah hari itu dah habis 50,000. Licin. Terpaksa masak tambah yang lain. So dan sampul duit raya bagi dekat budak tu difahamkan 15,000 sampul diberi. Mana budak ni dia akan main sekali dengan mak ayah dia. Jadi kita satu sampul 3 orang lah main. Kita kata macam tu lah. So kalau 15 kali 3 lah. Okay. Maknanya 30, 45,000. Mana jadi 50,000 tu habis. Tambah lagi masak. Sampai petang habis pukul 4 orang sampai lagi berkunjung. Tak sudah-sudah. Sampai MB Datuk Seri ni daripada pentah utama. Dia nak ke belakang tu ambil masa sejam 2 jam lebih. Tersangkut orang nak selfie. Saya sendiri pun sampai-sampai tu tak ada duduk makan orang selfie. Sampailah nak balik. Jadi hanya makan lemang saja. Orang itu pun curi-curi makan, Pak. Curi makan. Orang penuh. Heran juga orang serang Datuk Seri Sanusi ni siang malam. Orang kata dia ni bercakap tak teratur, bahasa dia bahasa kampung. Kata orang baling kan? Orang si. Bergaduh dengan orang ni, bergaduh orang ni. Kita duk bayangkan rumah terbuka MB tu tak ada orang pi lah. Kami lah yang pi. Rupanya lagi ramai orang serang MB, lagi ramai orang sokong Kedah. Saya nasihatkan kerajaan PHBN UMDAP ni, kalau kamu nak jatuhkan kerajaan negeri Kedah dan jatuhkan kerajaan negeri lain termasuk Terengganu ni, seranglah lagi Datuk Seri Sanusi banyak-banyak. Lagi kamu serang, lagi bertambah sokongan orang kepada kami. InsyaAllah. Ya. Allah. Okey, terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Afnan dan dalam cerita politik yang agak santai tapi sampai. Itu kita seronok tu. Kan? Dan kita harapkan gelombang di Kedah tu memang betul-betul boleh berjangkit kat kita lah Ustaz. Kan? Mudah-mudahan. Saya ready soalan pasal motor. Patah pun tak tanya pasal motor. Sagi. Ni baru orang pertama Ustaz. Kalau macam tu tadi saya main naik kereta pun tak naik motor. Rugi tu. Lama kita duduk sebelah orang motor ni kena cerita juga bab motor. Nanti jadi persidangan kedua Ustaz cerita bab motor.